أستغفر الله إن الله كان توابا 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah Surah Al-Hujurat. Surah ini diturunkan di Madinah. Mengandungi 18 ayat. Dinamakan Surah Al-Hujurat, bilik-bilik. Tempat tinggal isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada ayat keempat Allah Ta'ala menegur beberapa orang dari kalangan orang-orang Arab Badui yang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Semasa mereka hendak berjumpa baginda, mereka memanggil baginda dari luar tempat tinggal baginda dengan cara yang kurang hormat. Perihal mereka lebih lanjut ada diterangkan pada ayat yang ke-14. Intisari kandungannya menerangkan akidah kepercayaan, hukum-hukum dan juga adab peraturan berdasarkan akhlak yang terpuji, serta larangan-larangan mengenai perkara-perkara yang terkeji yang sewajibnya dijauhi. Supaya dengan itu dapat membentuk masyarakat Islam yang diredai Allah Azza wa Jalla. Pada awal surah ini, Allah Ta'ala mengingatkan orang-orang yang beriman supaya jangan memandai-mandai melakukan sesuatu perkara sebelum mendapat hukum atau kebenaran Allah dan Rasulnya. Kemudian diperintahkan, janganlah mereka mengangkat suara semasa bercakap dengan Nabi melebihi suara baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga disuruh menyelidik kebenaran berita yang disampaikan kepada mereka oleh seorang yang fasik, supaya mereka terhindar daripada melakukan sesuatu yang membahayakan orang lain. Setelah diterangkan bahawa umat Islam adalah bersaudara, maka sudah sewajibnya mereka bersatu padu dalam suasana yang aman damai. Surah ini diakhiri dengan menerangkan dasar persamaan yang sejati. Oh, Allah telah menciptakan umat manusia dari lelaki dan perempuan dan menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku puak, supaya mereka berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Kerana sesungguhnya orang yang semulia-mulianya di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wattaqullaha innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memandai-mandai melakukan sesuatu perkara sebelum mendapat hukum atau kebenaran Allah dan Rasul-Nya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengangkat suara kamu melebihi suara Nabi. Dan janganlah kamu menyaringkan suara dengan lantang semasa bercakap dengannya sebagaimana setengah kamu menyaringkan suaranya semasa bercakap dengan setengah yang lain. Larangan yang demikian supaya amal-amal kamu tidak hapus pahalanya sedang kamu tidak menyedarinya. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya semasa mereka berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merekalah orang-orang yang telah dibersihkan Allah hati mereka untuk bertakwa. Mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar. Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu dari luar bilik-bilik tempat ahlimu, yakni keluargamu, wahai Muhammad, kebanyakan mereka tidak mengerti adab dan tata tertib. Dan kalaulah mereka bersabar menunggu sehingga engkau keluar menemui mereka, tentulah cara yang demikian lebih baik bagi mereka. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Hujurat, surah yang ke-49. Dan masih lagi dalam juzuk yang ke-26. Yang mengandungi 18 ayat. Merupakan surah Madaniyah yang diturunkan selepas hijrah. Dinamakan surah Hujurat kerana Allah Ta'ala menyebut pada surah ini tentang ta'dib, yakni akhlak, teguran Allah Ta'ala kepada Badui, Arab-Arab Badui yang kurang adabnya, yang menyuruh Rasulullah memanggil Rasulullah dengan suara yang nyaring ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di bilik-bilik isterinya atau di rumah-rumah isterinya, ibu-ibu orang beriman yang suci radhiyallahu taala anhum. Dan jumlah mereka ialah 9 orang. Dan setiap isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu bilik. Dia tak sebut rumah Rasulullah, kita panggil hujurat, bilik-bilik. Kerana sifat sederhana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan 9 banglo, tapi 9 bilik. Untuk para ummahatul mukminin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada mengikut giliran isteri-isteri baginda. Maka ada yang datang dengan tidak beradab, memanggil Rasulullah dengan suara yang kuat dan memanggil Rasulullah dengan namanya tanpa gelarangnya yang mulia. Maka bersempena dengan hujurat, yakni bilik-bilik isteri Nabi SAW, tempat Rasulullah berehat dan bersama keluarganya, maka Allah mengajar adab. Bagaimana adab-adab yang perlu dipatuhi oleh orang beriman ketika mana Rasulullah berada dalam rumah. Apa yang perlu dilakukan? Dan dinamakan surah ini selain daripada nama surah Hujurat, surah bilik-bilik, merujuk kepada bilik-bilik tempat tinggal isteri Nabi SAW, dinamakan juga sebagai surah akhlak dan adab. Surah ini namanya surah akhlak dan adab. Kerana di dalamnya diajar pelbagai bentuk adab. Adab kemasyarakatan, sama ada sesama orang beriman atau dengan manusia sejagat. Dan adab yang paling tinggi adab bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah ini Allah Taala memanggil orang beriman, ya ayyuhallazina amanu 5 kali. Artinya ada 5 ayat yang Allah memulakan dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Untuk menunjukkan ada 5 hukum besar. Kerana Allah Ta'ala bila memanggil orang beriman, ada satu hukum yang perlu dipatuhi. Dan hukum ini mestilah hukum yang bersifat dasar. Hukum yang penting. Hukum yang memberi kesan yang besar dalam kehidupan orang beriman semuanya. Kalau kita perhatikan semua ayat yang dimulakan dengan ya ayyuhallazina amanu, pasti ada satu perintah besar. Pasti ada satu larangan besar. Pasti ada satu ingatan yang besar. Pasti ada satu pesanan yang penting. Maka orang beriman mendengarnya dengan teliti, mendengarnya untuk taat, mendengarnya untuk patuh. Dan dalam surah ini, Allah Ta'ala menyebut tentang 5 usul penting dalam adab.
Yang pertama, taatkan Allah dan Rasul. Yang kedua, membesarkan, yakni memuliakan Nabi SAW. Taat satu hal, memuliakan, menghormati. Ta'zim. Memuliakan Nabi SAW. Yang ketiga ialah tathabbut. Berhati-hati setiap berita yang disebarkan. Ayat ini ada usul yang paling penting. Allah perintahkan semua orang beriman secara khusus. At-tathabbut minal akhbaril manqulah. Berhati-hati dengan setiap berita viral. Kalau ayat hari ini. Ayat itu panggil manqulah, berita yang tersebar. Berhati-hati. Dan yang keempat, tahrimus sukhriyati bin nas. Usul yang keempat ialah haram menghina manusia. Haram menghina manusia. Dan usul yang kelima, tahrim at-tajassusi wal ghibati wa su'izzan. Haram mengintai-ngintai, mengintip-ngintip hal orang lain. Kalau kita sebut bahasa mudah, sibuk jaga tepikai orang. Hukumnya haram. Kita nak tahu hal dia. Sama ada dengan tujuan kita nak hina ke, kita nak rendah ke, kita nak sebar ke, dan sebagainya. Haram. Tajassus dipanggil. Dan haram mengumpat. Dan haram buah sangka buruk. Khususnya sesama orang beriman. Yang Allah menibaratkannya seperti memakan bangkai. Ini orang-orang suka ngintai, menyebut hal orang lain. Yang tiada kepentingan untuk dia, agama dia, akhirat dia, hukumnya adalah haram. Dan orang-orang yang buah sangka buruk, hukumnya haram. Orang-orang yang melakukan ghibah, menyebut perkara hal orang beriman yang dibenci. Maka ini semua antara 5 usul penting dalam surah ini. Yang kita akan lihat satu persatu daripada ayat 1 sampai ayat ke-18. Baik, hubungan ayat ini ataupun surah ini dengan surah sebelum ini, surah Al-Fatah ataupun Al-Fajr. Lepas surah Al-Fajr, surah Al-Hujurat. Kalau kita lihat dalam kedua-dua surah ini ada 3 ruangan ataupun kita katakan ada 3 sudut. Persamaan ataupun munasabah hubungan surah ini dengan surah sebelum ini, surah Al-Fajr. Yang pertama, dalam surah Al-Fajr diceritakan hukum hakam perang. Manakala dalam surah ini diceritakan hukum hakam perang buah. Kalau surah Al-Fajr hukum hakam perang dengan orang kafir. Dan surah Hujurat hukum hakam perang dengan orang Islam yang disebut sebagai burah. Apa itu burah? Satu kelompok orang Islam yang mengangkat senjata bagi menentang kerajaan Islam yang adil. Contohnya Khawarij. Khawarij angkat senjata menentang kerajaan yang sah, yang adil, itu kerajaan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, yang merupakan salah seorang daripada khulafa ar-rasyidun. Maka Allah menyebut hukum hakam burah. Kalau ada orang beriman yang melampau dalam pergaduhan perbalahan, maka golongan ini sesudah diajak berbincang, diajak berdamai, namun engkar, keras kepala dan angkat senjata, maka dibenarkan orang Islam untuk menentang mereka dengan mengangkat senjata. Hukum hakam ini disebut hukum hakam burah yang ada dalam Islam. Kemudian persamaan yang kedua atau hubungan yang kedua, kalau surah Al-Fajr ditutup dengan wa'adallahu alladhina amanu. Allah janjikan kepada orang yang beriman dengan keampunan, dengan balasan yang besar. Maka surah ini dimulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Allah janji pada orang beriman. Maka orang beriman itu perlu mematuhi perintahnya untuk mendapat janji tadi. Maka disebut perintah Allah yang pertama, wahai orang yang beriman. Dan yang ketiga, kedua-dua surah ini menyebut tentang kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyebut tentang keagungan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Fajr disebut tentang 4 kelebihan Rasulullah. Dan dalam surah ini juga disebut tentang kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya dimuliakan, dihormati perkataan, perbuatan dan sebagainya. Maka 3 hubung kait yang jelas. Baik, kandungan surah ini tadi kita dah sebut dalam pimpinan Rahman. Lihat dalam tafsir kita ini, itu tafsir Al-Munir, tentang kandungan surah ini. Yang pertama, surah ini oleh kerana dinamakan surah Madaniyah. Kita ada 2 bentuk, surah Makkiyah dan Madaniyah. Kalau namanya surah Madaniyah, pasti yang disentuh ialah hukum hakam yang berkait tentang penyusunan masyarakat Islam. Mengikut asas yang kukuh, tarbiyah yang utuh, akhlak yang mulia,
Sehingga dinamakan surah ini sebagai surah Al-Akhlaq. Surah akhlak. Dan kita tahu akhlak ini dia ada, ataupun adab dan akhlak dia ada dua. Satu bersifat khas, satu bersifat umum. Adapun bersifat khas iaitu akhlak dengan Nabi SAW. Ini akhlak khas. Hidup ataupun mati. Orang beriman mesti berakhlak dengan Rasulullah hidup ataupun mati baginda SAW. Secara khas ini akhlak khusus. Kerana kalau gagal mematuhi akhlak ini boleh menyebabkan rosak iman, fasik dan sebagainya. Dan adab yang kedua disebut sebagai adab umum. Ataupun disebut sebagai am atau umum. Maksudnya adab dengan sesama manusia. Orang beriman dan orang tidak beriman. Adab khusus pertama dengan Nabi SAW. Hatta kita, kalaupun Rasulullah sudah wafat, waktu kita menziarahi kubur Rasul ada adab. Jangan suka-suka jerit depan kubur Nabi SAW. Ada adab. Dan bila mana Rasulullah sudah wafat, kita baca hadis Nabi. Maka beradab. Orang baca hadis Nabi, kita pakat dengar. Dan bila disebut nama Nabi Muhammad, kita cepat-cepat menyebut sallallahu alaihi wasallam. Itu adab. Yang perlu kita patuh hidup ataupun wafat baginda sallallahu alaihi wasallam. Di samping hadis-hadis Nabi, kita kena memuliakannya. Imam Malik, bila nak menghafal hadis Rasulullah, dia berada dalam keadaan wuduk, menghadap kiblat dan duduk menghafaznya. Itu akhlak yang penting. Supaya kita tahu bukan hadis ni macam kita hafal surat khabar. Hadis ada kemuliaannya. Buku-buku hadis ada kemuliaannya. Yang perlu kita jaga. Kemudian surah ini juga menyebut tentang penting orang beriman memanggil Rasulullah dengan nama yang mulia, bukan dengan nama Muhammad atau Ahmad. Panggil nama Rasulullah, Nabiullah. Panggil dengan nama yang mulia. Jangan panggil Muhammad atau Ahmad. Kita perlu memanggilnya dengan nama Rasulullah, Nabi Allah, ataupun yang semulia dengannya. Seperti Rasulullah suruh sahabat memanggilnya Abul Qasim. Ya Abul Qasim. Alaihissalatu wassalam. Maka ini panggilan-panggilan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya, dan surah ini juga mencela orang-orang yang memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Rasulullah berada dalam rumah. Kalau Rasulullah berada dalam rumah, jangan dia panggil. Tunggu keluar. Tak ada seorang pun dibenarkan memanggil Rasulullah daripada luar rumah. Ini dilakukan oleh sebahagian kabilah Badui. Yang Allah Ta'ala tegur antaranya ialah Uyainah bin Hisin. Ini antara kepala Badui yang dia memanggil Nabi SAW dengan menjerit di luar rumah. Dan ada lagi sejumlah mereka yang disebut oleh para ulama tafsir. Kata mereka jumlah ini 70 orang. 70 Badui. Datang Rasul pakat jerit kat luar. Ada yang mengatakan bahawa jumlah mereka ini 19 orang. Di antaranya ialah yang memanggilnya Aqra' bin Habis, Uyainah bin Hisan, Zibriqan, Aqra' bin Suwaid bin Hashim, Khalid bin Malik, Ata' bin Habis, Qa'qa' bin Ma'bad, Waqi' bin Waqi'. Dan ini antara sekumpulan pemimpin Badui yang tidak beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ditegur secara direct oleh Allah SWT supaya orang beriman yang lain turut melihat tentang penting adab. Dan surah ini juga mengeji orang-orang yang meminta habuan kerana keislaman. Oh, saya dah Islam, kena beri sesuatu pada saya. Meminta habuan. Walau Islam itu satu rahmat yang Allah beri pada kita. Yang selalu menjadi syiar yang diingatkan kepada kita. Jangan tanya apa yang Islam beri pada kita, tanya apa yang kita beri pada Islam. Kerana Islam itu satu nikmat besar. Jangan melakukan imtinan. Imtinan, kita kata Islam ni mulia sebab saya, dia panggil imtinan. Atau meminta sesuatu dalam Islam. Ini dilakukan oleh sebahagian Badui. Bila mereka memeluk Islam, mereka minta Rasulullah beri sesuatu pada mereka. Sebab seolah-olah Nabi kena berterima kasih dengan mereka sebab masuk Islam. Padahal Islam itu nikmat. Kamu yang patut berterima kasih dan bersyukur pada Allah. Dan berterima kasih, bersyukur pada Nabi SAW. Yang menjadi penyebab pada petunjuk. Bukan kita pula rasa kita ni lebih. Punca kita lah Islam jadi hebat. Jadi Islam kena beri sesuatu kat kita. Maka ini teguran daripada Allah. Haram melakukan imtinan. Ini meminta sesuatu kerana keislaman. Atau kita katakan berasa dia lebih. Dia masuk Islam telah memberi kesan yang baik. Ataupun Islam jadi hebat sebab dia masuk. Bukan. Dia tak boleh mendakwa begitu. Kemudian dalam surah ini juga
Diceritakan tentang adab-adab kemasyarakatan yang berkait dengan hubungan sesama manusia. Seperti tidak menghina manusia, seperti tidak merendah-rendahkan manusia dan lain-lain. Dan surah ini juga memerintahkan orang beriman supaya berhati-hati dengan siak khabar, berhati-hati dengan apa yang mereka dengar, berhati-hati dengan apa yang mereka sebarkan. Kerana setiap berita itu dianggap dusta sehinggalah dia ketahui benarnya. Contoh benarnya daripada orang yang kita maksudkan. Kita duk bercakap fulan begitu. Tapi kita tanya orang lain, tak tanya empunya badan. Kita terus menggunakan orang ketiga, keempat untuk kita judge suatu maklumat. Kita sampai sudah tak berani tanya empunya badan. Kenapa? Memperlihatkan bahawa kita lebih gemar pada berita palsu. Kita lebih mempercayai orang lain daripada asal orang tu sendiri. Dalam Islam, bila kita akan cari dia punya sanad dia. Siapa cakap? Siapa dia? Tapi orang kita kebanyakan dia suka dengar sumber kedua, ketiga, keempat, kelima. Lalu dia pun buat satu judge ataupun satu penghakimannya sendiri. Dia buat satu solusinya sendiri, satu tuduhannya sendiri, wasangkanya sendiri. Dia tak akan berani tanya tuan badan. Maka ini sifat ahli fasik dia panggil. Jadi kalau orang benar ditanya direct. Sebab itu bila Rasulullah mendengar berita tentang Rasulullah, hal peribadi keluarga Rasulullah, dia datang jumpa Rasulullah tanya sedaya. Kan dah tersebar, Rasulullah telah menceraikan semua isteri. Tersebar. Dan orang munafik mengambil peluang untuk menyebarkan. Maka Umar contoh orang beriman sebenar. Dia tak percaya benda itu. Maka dia datang jumpa Rasulullah dan tanya. Dan sumber itu yang dipercayai. Sebab dalam apa pun berita, sumber yang daripadanya itulah yang mesti kita percaya. Tapi masalah kita percaya sumber kedua. Lebih percaya pada sumber yang asal. Dan ini di antara perbuatan fasik yang berlaku dalam masyarakat. Dan itu Allah perintahkan kita tathabut. Kembalikan sumber berita itu sumber asalnya. Jangan pernah kita percaya yang kedua, ketiga, keempat. Lalu kita buat solusi, kita membina wasangka, membina persepsi, membina fitnah. Akhirnya dosanya berpanjangan. Dia bukan setakat tu, dia panjang. Dan ini di antara penyebab bankrupt akhirat pula. Kalau kita comel dah mengaji bagus. Masjid pun bagus. Untuk ilmu pun bagus. Bab ni dekat. Bab cerita orang ni. Akhirnya muflis bankrupt kita akhirat. Maka ini antara penekanan dalam surah ini. Dan surah ini juga menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan perbalahan dalaman. Bila berlaku perbalahan antara orang beriman, bermula dengan islah, yakni mendamaikannya, sehinggalah kepada peperangan. Islah dulu. Kalau tak boleh islah, kena perang juga. Kena untuk mengelakkan merebak kejahatan. Sebagaimana yang berlaku antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhumah. Maka islah tak nampak jalan, maka jawapannya ialah dengan perang. Sehinggalah perang ni terhenti untuk mengelakkan kemudaratan yang lebih besar. Kemudian surah ini juga menjelaskan tentang hubungan yang paling kuat sesama orang beriman. Kasih sayang mereka atas satu akidah. Dan peringatan Allah Ta'ala supaya jangan melakukan perkara tertentu. Meletakkan gelaran-gelaran. Meletakkan panggilan-panggilan yang tidak baik. Mengumpat. Tajassus. Mengintai-ngintai. Nak tahu tentang hal-hal dia peribadi. Hal-hal peribadi kita nak tahu semua. Ini panggil tajassus. Semua hal peribadi orang dan orang tu tak suka diketahui. Kalau kita cuba tahu, ambil tahu, panggil tajassus. Dia tak suka hal peribadinya dibicarakan. Tapi kita nak juga. Maka nama tajassus yang dilarang dalam Islam. Islam melarang benda ni kerana ia menyebabkan perbalahan. Dara'in. Dara'in ni tak puas hati lah. Tak puas hati dan berlaku kemarahan dan sebagainya. Kemudian surah ini juga menjelaskan tentang kemanusiaan secara umum. Dengan mengajar kepada kita bahawa semua bangsa, keturunan merupakan ciptaan dan makhluk Allah. Yang perlu kita melihat keperbagaian ini bukanlah satu bentuk permusuhan. Tetapi untuk ta'aruf, untuk taqwa. Dan Allah menyebut manusia paling mulia tidak merujuk kepada keturunan, bangsa, bahasa, tetapi taqwa. Siapa pun yang punya takwa, maka dia paling mulia. Maka sejarah menunjukkan orang-orang yang bertakwa. Yang mungkin dianggap biasa-biasa je. Yang disebut oleh Nabi SAW. Tentang rubba ash'asa aghbara madfu'un bil abwab
lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Ada orang yang kusuk masai rambutnya, berdebu kulitnya, wajahnya. Dia tolak bila pergi ke pintu rumah orang, dia halau. Tetapi kalau dia bersumpah dengan nama Allah, Allah buka pintu langit untuknya. Lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Kalau dia berdoa pada Allah, diminta dengan Allah, Allah kabulkan terus. Orang ni orang yang hebat di sisi Allah. Pada di sisi manusia, kalau dia pergi rumah orang kena halau. Penampilannya tak dipandang, namun di sisi Allah dia hebat. Rasulullah ingatkan kepada kita. Jangan mempelekehkan orang. Kerana itu Allah menyembunyikan para walinya. Allah takdikan wali ni kita boleh lantik, ni wali ni tak. Dia disembunyikan supaya kita jangan pernah menghina manusia. Dan kalau orang yang kita hina itu wali, dia mencintai Allah dan Rasul. Kita tidak mendedahkan diri kita pada bahaya memusuhi Allah. Sebab bila kita musuh wali Allah, musuh Allah. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, maka dia seperti berperang dengan aku. Nak perang dengan aku dah tu, nak gaduh dengan aku. Macam orang berbalah dengan anak kita, mana nak balah kita lah. Dia berbalah dengan anak kita, nak berbalah dengan kita lah tu. Orang yang nak berbalah dengan wali Allah, berarti nak berbalah dengan Allah. Jadi Allah sembunyikan wali-wali. Kan itu orang Islam. Mereka menjaga mulut mereka daripada menghina dan merendahkan seseorang. Kita tak tahu siapa wali Allah. Bukan maksud ni kot wali. Atau kita tak ni ustaz yang gila-gila tu wali. Tak. Kita tak akan kata siapa pun atas asas wali-wali Allah ni Allah sembunyikan supaya kita hormat semua orang. Menghormati. Jangan pula atas asas ni semua orang kata orang yang nampak gila tu wali. Yang nampak bagus-bagus ni bukan wali. Itu pelik pula. Keluar kaedah orang gila wali. Jadi semua pakat buat gila pula yang nampak wali. Bukan begitu. Maksudnya ialah setiap wali Allah ni Allah sembunyikan mereka. Tidak zahir mereka. Ya, walau sebahagian kita ketahui sama ada waktu hidup atau waktu mati. Tapi tidak semua Allah beritahu. Tak semua. Disembunyikan kata para ulama supaya kita menghormati manusia. Dan surah ini ditutup. Khatamat as-surah bil kalami anil a'rab. Surah ini ditutup dengan Allah Ta'ala bicarakan tentang Arab Badui. Dan membezakan antara Islam dan iman. Dan menyebut sifat orang beriman yang sebenar. Artinya antara Islam dengan iman ada beza. Yang masuk Islam dengan yang ada iman, beza. Bila Badui berkata, qalatil a'rabu amanna, kullam tu'minu, walakin qulu aslamna, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Berkata Badui kami beriman. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, kamu tidak beriman, kamu cuma Islam. Iman belum masuk. Kalau iman tu dah masuk, kamu beradab dengan Rasulullah. Tapi tak beradab. Untuk menunjukkan ada orang Islam yang adabnya kurang. Ada orang Islam yang meninggalkan perkara-perkara yang menunjukkan iman. Dia tinggalkan. Kan iman belum kukuh, kuat di dalam hatinya. Maka Allah menyebut ciri-ciri orang beriman sebenar dalam surah ini. Dalam penutup sehingga ayat ke-18. Apakah ciri orang beriman sebenar? Supaya setiap orang Islam cuba untuk menjadi orang beriman. Yang sebenar kerana Allah sebut, Ya ayyuhalladzina amanu. Allah tak sebut, Ya ayyuhalladzina aslamu. Wahai orang yang beriman. Allah tak sebut, wahai orang yang Islam. Allah tak sebut, wahai orang yang Islam. Allah sebut, wahai orang yang beriman. Kerana iman menjadikan orang itu sentiasa bersedia 24 jam untuk taat pada Allah. Dan tidak membezakan perintah Allah. Kecil, besar. Dalam suasana dia marah, dalam suasana dia redha, dalam suasana dia sihat, dalam suasana dia sakit, dalam suasana dia kaya, dalam suasana dia miskin, dalam suasana dia pemimpin, dalam suasana dia marahin. Dia akan patuh pada perintah Allah. Ini iman. Jangan pilih-pilih. Kaya je pun nak dengar perintah Allah. Miskin tak nak dengar. Atau miskin nak dengar, kaya tak nak dengar. Atau waktu suka nak dengar, waktu marah tak nak dengar. Maka orang beriman, mereka berada pada semua situasi, mereka patuh dan taat pada Allah. Allah menyebut, Ya, Allah mulakan surah ini dengan firman-Nya, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan didahulukan perintah Allah dan Rasul. Hendaklah kamu takutkan Allah. Sesungguhnya Allah itu mendengar lagi maha mengetahui. Sebab turun ayat ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Tirmizi dan lain-lainnya daripada Ibnu Abi Mulaikah, daripada Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu.
Dia memberitahu bahawa telah datang satu rombongan daripada Bani Tamim bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar As-Siddiq melantik Qa' bin Ma'bad menjadi ketua. Di satu kabilah Bani Tamim jumpa Rasulullah. Kemudian mereka nak balik, maka Abu Bakar lantik. Okey, yang jadi ketua aku lantik Qa' bin Ma'bad. Manakala Umar Al-Khattab pula melantik Aqra' bin Habis. Umar pun lantik ketua juga. Faqala Abu Bakrin, kata Abu Bakar, ma'aratta illa khilafi. Wahai Umar, mu ni nak berbalah dengan aku ke apa? Aku dah lantik Qa', yang kamu pergi lantik Aqra' tu kenapa? Ma'aratta illa khilafi. Ni memang nak bergaduh dengan aku, kata Abu Bakar. Lalu kata Umar Al-Khattab, ma'arattu khilafaka. Bukan aku nak bergaduh dengan kamu, tapi aku nak lantik yang ni juga. Fatama raya hatta irtafa'at aswatuhuma. Lalu mereka pun berbalah angkat suara dua-dua. Nak cerita sahabat pun bergaduh juga. Tapi bagus sahabat bergaduh, ditegur, terus baik. Kita bergaduh, tegur pun tak baik-baik. Itu perangai kita, beza kita dengan sahabat Rasulullah. Sahabat bukan orang yang tak buat salah, buat. Tapi jiwa mereka sentiasa menerima teguran. Kita ni tuan-tuan, buat salah satu hal lah. Tapi jiwa kita tak nak terima teguran. Tak nak. Akhirnya kita kunci pintu kita menerima teguran. Dan kita nak kekalkan kejahatan kita sampai kiamat. Tak apalah, kita cerita akhirat. Oh, dia punya ayat dia. Ini membahayakan kita. Sahabat-sahabat Rasulullah berbalah. Bukanlah kita bawa Abu Bakar fully okey, tak ada masalah. Ada. Ada Umar Khattab. Angkat suara. Dia tak mainlah debok-debok buku-buku, angkat suara. Fatama raya. Kata Abu Bakar, ni mesti nak gaduh dengan aku ni. Kata Umar, tak gaduh. Ni nak gaduh lah, ni nak gaduh. Lawan macam tu. Lalu suara mereka diangkat. Suara mereka diangkat tinggi sehingga sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala perintahkan kepada Abu Bakar dan kepada Umar, jangan melantik sebelum Rasulullah lantik. Biar Nabi lantik, bukan kamu lantik. Artinya mengetahui bidang kuasa masing-masing. Maka Allah turun, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah. Orang beriman jangan mendahulukan Allah dan Rasul. Tanya Rasulullah dulu. Tanya Rasulullah dulu, siapa nak lantik ketua? Sama ada Qa' ke ataupun Aqra'. Tanya. Maka turun ayat ini menegur Abu Bakar dan Umar. Satu. Sebab yang kedua, kata Hasan Basri sebab turun ayat ini. Dalam, kita kena faham dalam tafsir Quran. Sebab turun tu kita kena faham dulu baru kita faham tafsir dia. Dan walaupun kita tahu sebab turun, bukan maksud ayat ini hanya untuk Abu Bakar dan Umar, untuk semua orang beriman. Ini yang kita sebut selalu, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran dalam tafsir Quran ini lafaz umum, bukan sebab yang khusus. Sebabnya kisah Abu Bakar dan Umar, itu sebab khusus. Tapi pengajaran semua. Kita dalam buat satu hal, jangan dahulukan Allah dan Rasul. Kita kalau buat bisnes dulu. Jangan, tanya hukum dulu. Kita nak buat satu perkara, jangan pakat buat je. Tanya hukum dulu. Ini yang kita katakan, jangan mendahului Allah dan Rasul. Kita harta kita ni. Saya ustaz tak nak bagilah anak. Waris-waris saya nak bagi semua. Tak tanya hukum dulu, boleh ke tak? Boleh tak saya tak nak bagi pusaka, saya nak kira bagi je, hibah belaka. Misal kata. Atau saya nak wasiat semua. Jangan buat dulu baru tanya. Tanya dulu. Ustaz, boleh tak saya nak beri hadiah pada anak ni, anak lain tak nak bagi? Tanya dulu hukum. Bagaimana kisah yang masyhur bila seorang isteri yang solehah melihat ayah atau melihat suaminya beri pada sebahagian anak, tak beri yang lain. Lalu kata isteri, aku tidak redha sehingga kamu datang jumpa Rasulullah. Tanya Rasulullah, aku tak redha. Maka suami jumpa Rasulullah, tanya hukum. Dan Rasulullah menyuruh dia berlaku adil. I'dilu baina auladikum. Berlaku adillah kamu antara anak-anak kamu. Bukankah kamu suka semua anak-anak kamu berbakti padamu? Ya, kalau begitu berlaku adil semua. Sebab tu antara orang yang bila beri boleh ambil balik, ayah. Ayah beri boleh ambil balik. Orang lain kalau beri ambil balik, buruk siku. Buruk siku ataupun macam anjing makan muntah. Dalam hadis Nabi sebut, al-a'id ila hibatih kal-a'id ila qai'ih. Orang yang kembali mengambil apa yang diberikan, umpama orang yang makan muntahnya kembali. Tuan-tuan nak makan muntah balik. Kalau macam badang tak boleh makan muntah jadi gagah pasal. Artinya kalau kita beri korang patut ambil balik, ni macam makan muntah. Disebut dalam hadis yang lain seumpama anjing kembali pada muntah. Oh, kata anjing pula gitu. Dan Rasulullah sebut ni macam anjing. Beri minta balik. Tapi kalau kita beri kat anak, boleh minta balik.
Ayah ni kalau berikan anak, dia boleh ambil balik. Khususnya bila dia tahu benda ni mungkin boleh menyebabkan krisis ini kasih sayang dan sebagainya. Dia boleh ambil sebab dia nak bagi semua. Itu beza pemberian ayah dengan pemberian orang awam, umum. Kata Hasan Basri, anna unasan zabahu qabla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman nahar fa amarahum an yu'idu dhibhan fa anzalallahu ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu. Ada sahabat-sahabat dia orang sembelih dulu pada hari raya korban sebelum Nabi sembelih. Rasulullah SAW sembelih korban sebab Nabi beritahu ini waktu korban. Dia orang tak sembelih awal berarti dah tak jadi daging korban, jadi daging sedekah. Contoh kalau kita sembelih korban sebelum waktunya dinamakan daging sedekah, bukan korban. Kita kena ulang balik. Sahabat-sahabat ni dia buat dulu. Sepatutnya dia tak boleh buat dulu, biar Rasulullah buat dulu. Sebab Rasulullah SAW petunjuk. Akhirnya Allah perintahkan ulang balik korban. Dan turun ayat ini. Sebab itu sahabat mulai hari itu, mereka semua benda mereka tak akan mula dulu melainkan Rasulullah mula. Maka mereka tak akan sentuh sampai Rasulullah sentuh. Apa pun mereka tak akan buat. Kerana mereka tahu antara adab yang mulia ialah memberi laluan untuk Rasulullah SAW melakukannya dulu. Rasulullah yang akan jawab dulu, Rasulullah akan beri hukum dulu. Mereka tak akan beri hukum sedangkan Rasulullah masih ada. Tak akan. Ini sahabat-sahabat dididik. Dan kita pun sama macam saya katakan kita ni. Kalau kita ada ustaz kita ada tok guru kita, maka kita jangan sebut hukum sebelum ustaz kita yang cakap. Jangan, biar ustaz tu terang. Kadang-kadang hukum tadi berbeza dengan apa yang kita faham. Biar dia orang dulu cakap. Biar dia orang dulu sebut. Kadang-kadang kita pun kata nak jawab juga. Kata nak jawab. Ni ada orang ustaz kuliah. Orang kampung dia suka jawab. Seorang tanya ustaz, nak tanya ustaz. Ustaz tajuk ustaz ceramah ni bab mengumpat. Maka definisi mengumpat, zikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebut sesuatu yang saudara kamu tak suka. Ngumpat. Maka kalau kita cerita ha-ha dia tak suka, maka namanya ngumpat. Kita cerita ha-ha rumah tangga dia tak suka, itu ngumpat. Jadi ustaz ni ngajar mengumpat. Yang ni macam ustaz nak tanya. Kalau dia cakap depan-depan ngumpat tak ustaz? Belum ustaz tu jawab, yang sebelah jawab. Kalau cakap depan-depan kena lempang. Cepat jawab, ustaz tak sempat nak komen ni. Ni jenis kaki jawab cepat ni. Lalu cakap belakang, ngumpat. Habis cakap depan-depan kena lempang. Ini budaya yang orang kampung macam tu lah. Tapi ini juga pengajaran bagi kita. Kalau orang tanya memang kadang-kadang kita nak jawab. Kita rasa macam kita tahu juga. Tak, biar dulu. Huraiannya ada. Ini mesti satu huraian yang baik. Diriwayatkan sebab turun ayat ini, seorang lelaki menyembelih binatang korban sebelum sembahyang raya. Maka turun ayat ini. Sebab kita tak boleh sembelih sebelum solat air raya. Atau sebelum waktu solat air raya. Maksudnya, kalau kita solat air raya biasa habis pukul berapa? Raya korban. 8.30. 8.30 boleh. Walaupun kita tak sembahyang raya. Misalnya. Tapi mesti waktu tu selepas solat raya atau nisbah waktu tadi. Pada mana-mana tempat masjid paling dekat yang telah solat raya. Dikira waktu. Tak boleh sebelum tu. Subuh-subuh terus sembelih nak cepat. Itu berlaku haji baru ni. Dia orang nak cepat. Ni bila haji ni cerita nak cepat belakang. Bila kita orang wukuf di Arafah. Lepas wukuf di Arafah, kita tidak boleh lepas wukuf terus balik ke Mekah untuk tawaf. Tak boleh. Kena ke Muzdalifah dulu untuk mabit seketika. Kemudian baru lepas tu kalau nak ke Mekah tawaf boleh. Sama ada kita ke Mina melontar Jamrah Aqabah untuk tahlul awal atau tawaf dan sa'i untuk tahlul awal di Mekah. Dan waktu tawaf ialah tengah malam. Tapi ada satu puak ni. Lepas di wukuf Arafah siang-siang hari, dia dah cabut siang-siang pergi tawaf siang-siang hari. Dia kata tak ada orang boleh cium ajak solat bebas. Yalah memanglah dah jadi bodoh memang bebas. Tak ada orang memang bukan waktu dia. Dia orang tawaf punya seronok satu kelompok. Boleh cium hajar aswad itu seronok, tu boleh cium hajar aswad. Akhirnya dia orang tanya soalan ni pada kita. Tanya. Saya nak tanya ni hukum. Saya kata tak sah. Dia kena ulang. Akhirnya dia punya ketua mutawif syarikat dia lah. Suruh ulang balik perbuatan tadi. Sebab tidak sah. Dia buat siang-siang tu dia buat. Lepas wukuf di Arafah, kira sebelum asar dah lari ke Mekah, tawaf. Memang tak ada orang. Mana ada orang masa tu. Ada orang tak boleh ke Mekah melainkan selepas tengah malam. Saya kata boleh. Kalau awak nak begitu, sebab
kita bila kat Mekah ni, kita akan cari satu fatwa ataupun kita cuba membaca hukum secara paling mudah. Tapi bukan ambil mudah. Saya kata kalau awak nak buat macam tu, boleh. Saya bagi solusi. Caranya awak lepas wukuf di Arafah sekejap je. Dia bukan tunggu sampai asar, sekejap. Sekali lalu pun panggil wukuf. Cuma orang sunat kita himpunkan siang dan malam. Disunatkan. Tapi kalau orang tu wukuf sekejap je kemudian cabut balik, tak ada masalah. Sah. Maka dia wukuf sekejap boleh, awak balik Mekah. Okey? Dan awak tunggu tengah malam awak tawaf. Lepas jam 11.45 malam. Kalau sebab dia ikut antara maghrib dengan subuh, dia bagi dua lebih sikit. Kalau waktu saya dulu 11.45, 11.46 malam. Benda tu dia tak tetap, dia fleksibel sebab dia ambil kira waktu maghrib masuk dan waktu subuh ada, kita pun ambil tengah dengan bagi 2 jam tadi lebih sikit. Maka itu panggil tengah malam. Saya kata boleh awak balik Mekah tengah hari tu. And then awak tunggu ni, standby. Tunggu orang bilang 1, 2, 3, pergi. Countdown dulu. Artinya masuk betul tengah malam, terus hati tawaf. Balik semula ke Muzdalifah. Untuk melakukan mabit di Muzdalifah sekejap. Sebab syarat mabit di Muzdalifah sekejap. Antara tengah malam sehingga sebelum subuh. Ambil sekejap. Lalu sekejap. Kalau nak sangatlah. Ini solusi-solusi kita. Jadi di sini kita sebut tentang perlu tanya hukum dulu. Jangan asal nak senang buat, tanya orang yang tahu. Fas'alu ahla dzik in kuntum la ta'lamun. Sebab itu bila seorang melaksanakan haji, antara benda penting ialah dia mesti dekat dengan orang yang dia boleh tanya. Tentu yang kita duduk belajar 2-3 tahun dah tak ingat dah. Tak ingat. Benda tu dia bersifat praktikal. Dia bukan sebab hafazan. Tentu belajar kursus 2-3 tahun, belum tentu ingat. Kadang lama sangat tak ingat. Lama sangat belajar tak ingat juga. Pergi lupa dah. Benda tu perlu kita dekat dengan orang yang tahu bab hukum hakam dan sentiasa tanya. Sentiasa tanya, insya-Allah boleh buat dengan mudah. Saya selalu ingatkan jemaah, saya kata, yang awak belajar tu 5% je awak amalkan. Dia macam kita periksa lah, tuan-tuan baca buku tebal ni. Masuk sikit je. Kalau orang tu pandai kaji soalan, dia tak akan penatkan kita. Dia pandai spot soalan tu. Dia dah kaji, okey, soalan ni yang masuk. Jangan baca tajuk lain. Jadi kalau kita belajar bab haji, kadang-kadang kita fikir nak belajar semua. Tak perlu belajar semua. Belajar benda kita nak buat. Tak perlu belajar tentang, tuan-tuan nak buat apa? Qiran, tamattu' ifrad. Saya nak buat ifrad. Belajar ifrad je. Tak payah belajar semua. Belajar semua ni orang nak jadi ustaz. Boleh belajar semua. Kita ni baru nak start, bukan dia ustaz. Jadi kita belajar yang kita nak buat. Kita nak ke mana? Belajar apa yang kita nak buat tu. Jadi bila kita buat macam tu, rupanya insya-Allah sejam 2 jam kita faham. Tuan-tuan, haji ni ibadat yang Allah jadikan senang, bukan susah. Sebab Islam tak akan syariatkan benda susah. Benda senang. Rasulullah tak buat kursus 2 tahun, 3 tahun pergi haji. Rasulullah kata gini, ikut aku buat. Khuzu anni manasikakum. Ikut cara aku buat. Artinya nak beritahu simple. Bukan saya kata, jangan belajar lepas ni tak pergi kursus lah kita. Bukan maksudnya, tuan-tuan, yang perlu kita tahu, benda yang kita nak buat. Dia tak payah pening. Pergi belajar baguslah, dapat pahala, dapat kelebihan. Satu lagi kadang-kadang tabung haji bagi syarat hafidh berapa kelas baru dapat pergi dengan dia. Nak buat rayuan. Itu bagus, kita tak kata tak bagus. Cuma cara kita nak belajar pada benda yang kita nak buat je. Jika kita terus ajar daripada awak start naik kapal terbang, macam mana awak nak buat? Dengan awak dah pakai ihram naik kapal terbang misalnya, dan niat atas kapal terbang, awak turun, tawaf, sa'i, tahlul kalau awak buat umrah. Senang cerita. Oh, nampak. Begitu juga haji. Kenal pasti jenis haji, kemudian kita akan kenal pasti dia punya root awak. Root kat mana? Okay, di sini penting kita memahami benda tu dengan betul. Kemudian bila Allah Ta'ala menyebut, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang yang beriman, dengan angkat suara kamu melebihi suara Nabi. Janganlah kamu mengangkat suara kamu di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kamu mengangkat bercakap sesama kamu. Bimbang akan batal segala amalan kamu dan pahala kamu tanpa kamu sedari. Berhubung dengan ayat ini, diriwayatkan oleh Imam Ibn Jarir daripada Qatadah. Sebelum ini sebahagian mereka bila bercakap dengan Rasulullah mereka cakap kuat. Maka datang teguran Allah Ta'ala supaya cakap pelan. Dan diriwayatkan
Bila turun ayat ini ada seorang sahabat namanya Sabit bin Qais bin Syammas. Dia telinga dia ni tersumbat sikit. Kana fi uzunihi waqrun, telinga sumbat. Bila tinggi sumbat dia cakap kuat. Wa kana jahwariyas saut, dan dia pun jenis suara kuat. Sahabat-sahabat Rasulullah ni dia ada keistimewaan masing-masing. Ada sahabat Rasulullah ni jenis lari laju seperti Salamah bin Aqwa. Salamah bin Aqwa kalau dia lari dia lebih laju pada kuda. Dia punya lari dia. Ada sahabat Rasulullah ni tinggi lampai. Seperti Sa'ad bin Ubadah bin Samit, tinggi lampai. Kalau naik kuda kaki dia pijak tanah. Kita kuda padi pun tak pijak tanah kaki. Dia punya tinggi. Ada sahabat pula yang gagah seperti Muhammad bin Ali atau Muhammad Al-Hanafiyah. Gagah. Ada sahabat pula tuan-tuan yang suara kuat seperti Abbas bin Abdul Muttalib dan juga Sabit bin Qais. Abbas kalau dia jerit, perempuan yang mengandung gugur. Dia kalau dia jerit, suara dia sampai 1-2 km. Dia kalau pekerja dia jauh, dia jerit je. Perah susu. Sampai susu. Yang kerja kambing itulah. Dia jerit. Dan Rasulullah guna potensi ini. Gagah. Pernah satu ketika, Rom, dia bagi ufti pada kerajaan Islam. Pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi dia pun nak main-mainkan orang Islam. Dia kata, dia hantar surat pada Muawiyah, aku nak main-main sikit boleh? Aku nak hantar orang yang paling tinggi dalam negara aku dan orang paling gagah dalam negara aku dan aku nak tengok apakah kamu ada orang macam kami. Maka dia hantar orang Rom paling tinggi sekali. Kemudian dia hantar orang Rom paling gagah sekali. 2 orang buat tandingan. Dulu kan raja-raja dulu, antara benda dia main, dia lawan sama-sama dia lah. Main dam haji ke, nak main tanding macam tu, benda tu memang rutin. Lalu Muawiyah bin Abi Sufyan waktu tu khalifah, dia pun panggil dia punya mesyuarat kabinet. Siapa lah? Tinggi sekali. Lalu kata mereka yang paling tinggi sekali ialah sahabat bernama Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Dia tinggi sekali. Kita panggil dia. Boleh. Siapa gagah sekali? Gagah sekali. Kata mereka yang gagah cuma 2 orang. Paling gagah sekali. Yang lain gagah juga, ni gagah sekali. Pertama Muhammad Al-Hanafiyah ataupun Muhammad bin Ali bin Abi Talib. Anak Sayyidina Ali. Tapi dia bukan anak daripada Fatimah. Dia daripada perempuan Parsi. Yang menjadi jariah kepada Sayyidina Ali. Keluar anak dia namakan Muhammad. Untuk bezakan dia daripada bukan keturunan Fatimah, disebut Muhammad Al-Hanafiyah. Daripada kabilah Hanafiyah. Ataupun namanya Muhammad bin Ali. Yang kedua ialah Abdullah bin Zubair. Tapi Muhammad dengan Abdullah bin Zubair ni parti lain. Parti lain. Bukan penyokong Muawiyah. Lalu Muawiyah ni dia memang tak suka Abdullah bin Zubair sebab dia parti lain. Muhammad Al-Hanafiyah juga parti lain. Bukan grup dia. Ini grup Sayyidina Ali dulu. Lalu kata Amr bin Al-As, tak apa. Muhammad ni walaupun di parti lain, kalau bab menegakkan Islam, dia mesti sokong. Bab menyokong, menegakkan Islam. Dia nak cerita parti-parti dah lama dah ada, cuma bentuk tu bezalah. Sekarang dia ni ada lambang-lambang tu lambang ni. Dulu dia ada puak-puak dia. Sebab dia rasa yang ni betul, dan dia rasa ni betul. Itu satu fitrah manusia. Lalu kata Amr bin Al-As, saya boleh pujuk Muhammad Hanafiyah. Sebab dia kalau bab-bab Islam ni, dia ketepikan perbezaan. Bab-bab Islam, nak angkat Islam. Sebab ni Rom nak malukan Islam. Kaedah. Akhirnya Muhammad Hanafiyah setuju. Berlaku pertandingan, semua orang tengok. Pertandingan pertama, siapa paling tinggi? Maka datang Qais bin Sa'ad bin Ubadah, datang yang tinggi Rom. Apa yang Qais buat? Ditanggalkan seluar dia. Jangan fikir bukan-bukan. Seluar dia 2-3 helai, dia tanggal. Dia suruh orang Rom yang tinggi tu pakai. Bila pakai dekat hidung dia. Maknanya tinggi dia. Orang pun pakai ketawa. Cara dia menghina orang Rom tu. Dia ambil seluar, dia tanggal. Pakai seluar saya. Bila pakai, naik kat hidung seluar. Tinggi. Manakala Muhammad Hanafiyah pula lawan kuat Rom dengan satu perlawanan yang unik. Apa dia? Seorang duduk, seorang tarik. Okay, Muhammad Hanafiyah duduk dan kamu tarik biar dia boleh bangun. Dia tak bergusti macam tu. Boleh tak? Maka Muhammad bin Hanafiyah pun duduk. Orang Rom tu tarik dia biar bangun. Lepas ni boleh kita test siapa kuat. Bila tarik, tak boleh bangun. Muhammad Hanafiyah kuat. Akhirnya orang Rom pula duduk. Muhammad Hanafiyah tarik, lambung atas. Gagahnya orang Islam dulu. Itu kalahkan Rom. Di kuliah pun tidur. Mana nak gagah? Ni orang gagah ni. Kita lawan mata pun.
Bukan suruh angkat orang, angkat mata. Asyik turun je kelopak mata tu. Bukan orang kuliah sini lah, tempat lain. Tempat sini selalu diingatkan jangan tidur, alhamdulillah tak tidur. Tapi kadang-kadang dengar dengkur kadang-kadang. Kadang-kadang lah dengar. Mungkin orang dengkur tu orang luar. Artinya di sini keistimewaan para sahabat. Antara Thabit bin Qais, dia ni suara kuat. Sebab kat telinga dia sumbat sikit. Bila dia cakap dengan Rasulullah, dia cakap kuat. Maka turun ayat ni, dia menyangka, habislah ayat ni kena kat aku. Binasalah aku, hancurlah aku. Kerana Allah Ta'ala menegur aku. Maka Nabi SAW bertemu dengan sahabat bernama Thabit bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu. Bila dia dah lama tak nampak batang hidung, terus tak jumpa dengan Nabi SAW. Maka kata Rasulullah, kenapa lama tak nampak ni? Maka katanya, ada satu ayat yang telah menjadikan aku resah. Itu ayat yang menyatakan orang yang mengangkat suara akan terbatas segala amalan. Maka aku bimbang aku di kalangan orang tersebut. Maka kata Nabi SAW, kamu bukan di kalangan golongan tersebut. Bukan, kata Nabi SAW, ama tarda anta'isha hamidan wa tuqtal syahidan. Bukan kamu ni hidup dengan mulia dan mati syahid. Dan kamu akan masuk syurga. Kamu jenis suara kuat semula jadi, bukan saja nak kuat. Maka kamu akan hidup dengan mulia, kamu akan mati syahid dan kamu akan masuk syurga. Lalu kata Thabit bin Qais, raditu ya Allah, aku redha dengan kemuliaan ini. Maka semenjak itu dia cuba untuk tidak angkat suara pada Nabi SAW. Cuba, walaupun dia jenis suara kuat. Akhirnya dia gugur syahid. Sebagaimana Nabi doakan dalam peperangan menentang orang murtad pada tahun ke-12 Hijrah. Dan kisah mati syahidnya luar biasa. Tuan-tuan, bila dia mati syahid, dia ada tinggal hutang. Hutang tak bayar. Dan kita tahu orang mati syahid, kalau tak bayar hutang, tak ada masuk syurga. Dan bila dia mati, baju besi dia, orang Islam curi. Ada yang tentera tu sekali, yang duduk sekali, curi. Ada juga perangai tak baiknya, curi. Lalu, Thabit bin Qais ini, dia masuk dalam mimpi orang beriman. Masuk dalam mimpi. Dia kata, ketahuilah, jangan kamu anggap ini mimpi kosong. Ini betul punya mimpi. Aku ni ada hutang dengan Fulan bin Fulan. Dan baju besi aku telah diambil oleh Fulan bin Fulan. Dia sorok kat sini. Dekat kuda yang ditambak talinya, ditutup sekian-sekian. Dia sebut tempat curi sekali. Dan kamu beritahu pada Khalid Al-Walid, pemimpin waktu itu, dalam peperangan Yamamah, peperangan lawan orang murtad, tahun ke-12 Hijriah. Beritahu dia untuk mengambilnya. Dan beritahu pada Abu Bakar Siddiq untuk mencari Fulan bin Fulan yang aku berhutang dengannya, diberikan baju besi tadi dan nilai. Maka bila orang Islam ni sedar, mimpi, ni lain mimpi dia. Mimpi tu ada arahan. Ada arahan. Dan siap cakap, jangan kamu anggap ini mimpi kosong. Ini kamu kena sampaikan. Maka dia beritahu pada Khalid Al-Walid. Wasiat dalam mimpi. Khalid beritahu pada Abu Bakar Siddiq. Maka Abu Bakar menyuruh supaya dilaksanakan. Dan ini satu-satunya wasiat yang ditunaikan dalam mimpi. Dan sejarah Islam. Tidak pernah wasiat dalam mimpi. Biasa wasiat ni sebelum mati. Satu-satunya yang dapat kemuliaan inilah Thabit bin Qais bin Syammas. Diwasiat dalam mimpi. Dia bayar hutang. Akhirnya Khalid Al-Walid cari siapa yang curi dan jumpa. Baju besi itu dicuri, disorok sebagaimana disifatkan. Dihantar ke Madinah. Lalu akan mencari orang yang dia berhutang. Maka dia bayar hutang. Sampai macam tu dia punya kemuliaan dia. Dan ini juga mengingatkan pada kita, tuan-tuan sekalian. Hutang ni kena bayar. Hutang kena bayar. Dan ini mengingatkan kita satu hadis Nabi SAW. Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu an. Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahullah. Rawahul Bukhari. Siapa yang ambil duit orang dengan niat nak kembalikan, Allah akan tolong untuk dia kembalikan. Tuan-tuan hutang orang tapi ada niat nak bayar, Allah tolong bayar. Walau tuan-tuan dah mati, Allah tolong bayar. Macam kisah Thabit bin Qais. Tapi siapa yang ambil duit orang, dia tak ada niat nak bayar, Allah akan musnahkan dia. Allah hancurkan dia. Jangan main-main kalau kita ambil duit orang. Kalau hutang duit orang, jangan buat tak ingat macam tu. Tulis, catat, beritahu pada keluarga kita. Nanti kalau kita mati, Fulan bin Fulan kita berhutang. Saat saya nak tunggu macam Thabit bin Qais boleh tak mimpi? Takut tak mimpi-mimpi ni. Salah, dia ni orang hebat. Rasul dah doakan dia masuk syurga. Kita ni tak tahu, jangan harap mimpi sangat. Ni kalau ada hutang, beritahu suami, beritahu isteri, beritahu abang, adik, beradik yang dekat dengan kita. Saya ada hutang Fulan bin Fulan, kalau saya mati dulu bayar. Jangan lebih kurang buat hutang orang. Kerana ini benda yang akan menyekat
langkah kita ke syurga. Biarlah hebat mana pun kita, hatta yang mati syahid. Yang kata orang mati-mati biasa ni, mati syahid. Hutang tak bayar, lekat. Dia jangan pandai rendah remeh kita hutang 10-20 ringgit orang ni. Jangan tak apalah asal. Dia kan dia kaya. Tak payah bayar dia kaya. Kaya dia tak kaya tu hal lain. Itu hutang. Ada orang tak nak bayar hutang sebab dia kata orang tu dah kaya. Bayar hutang dia buat apa? Dia punya bodoh pemikiran dia. Dia bukan masalah dia kaya ke dia tak kaya. Masalahnya takut jawab hutang. Hutang kamu kena bayar. Atas itu yang ditunjuk dalam sirah Nabi SAW. Nabi wafat dan meninggal hutang dan diwasiatkan kepada Sayyidina Ali untuk bayar. Kenapa Nabi SAW melakukan demikian? Walau Rasulullah tak payah hutang pun. Sahabat boleh bagi free semua. Apa Nabi nak free semua? Tapi Nabi nak ajar syariat. Hatta Nabi berhutang dengan Yahudi pun Rasulullah perintahkan wasiatkan pada Ali untuk menunaikannya. Jadi siapa kita ni? Untuk kita mempelekehkan hutang-hutang orang. Cek baliklah ada hutang-hutang duit ke, ada hutang-hutang pinggan mangkuk tak hantar balik ke, hantar balik lah. Itu hutang juga. Orang hantar kuih dah lah kita tak balaskan kuih, pinggang-pinggang tak hantar. Hantar balik pinggang dia tu, hantar balik cawang dia, gelas dia. Semua benda ni akan menjadi beban akhirat kelak. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.